عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam Sabtu, malam Ahad, yang mana insya-Allah seperti biasa kita akan sama lagi daripada perbahasan kitab Munyatul Musalli karangan kitab Bahjatul Mardiyah karangan Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah. Hari ini kita akan sambung bait yang seterusnya. Dia kata, kemudian menyebut nazim. Kemudian, yakni kemudian daripada menyebut nazim berkenaan tentang iaitu surah yang tiada ada khilaf. Dulu kita dah bahas iaitu pada permasalahan tiada ada khilaf antara segala ulama mutaakhirin. Yang mana? Dulu dia sebut mana ma fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dhabat. Jadi dulu kita dah bahas pada masalah, dua masalah dalam satu bait. Pada masalah orang yang terlena pada ketika tasyahud. Dia terlena pada ketika tasyahud. Dulu. Sedangkan imam dia imam dia tu tengah qiyam. Kemudian yang kedua pula masalah dulu pada masalah orang yang iaitu orang yang kesamaran di atas dia tu takbiratul imam. Katanya takbir intiqalat. Dulu iaitu dengan mana takbir bagi imam bagi duduk tasyahud. Dulu. Jadi dua masalah tu dulu kita dah maklum ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Dulu disebut kalau Imam Ibn Hajar kalau yang pendapat Imam
Ramli, itu daripada orang yang muafiq. Bila orang yang muafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Adapun bagi Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, itu dihubungkan seperti orang yang masbuk. Itu yang kita dah bahas pada minggu lepas. Kemudian disambung pula ni, masalah yang ketiga lagi. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8. Ini masalah ke-8. Dulu 6-7 kan? Ini masalah ke-8. Apa masalah ke-8 ni? Masalah yang ke-8, iaitu ke-8 lah. Iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf. Ini masalah yang ketiga. Bila sebut masalah ketiga ni apa? Iaitu ketiga daripada masalah yang daun lapat itu, yang dikenaki dengan 3 tu apa? Anda kena tahu tak? Apa yang maksud kata masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf? Iaitu pada masalah yang ke-6 ke-7. Apa kena yang 7? Manna ma fi tasyahudin aw ikhtalat. Tu. Itu masalah ke-6 dan 7 dulu. Alaihi takbirul imam dhabat. Di situ masalah 6 yang ke-7. Ni masalah ke-8. Maksudnya 6, 7, 8 ni ada masalah khilaf. Adapun 1, 2, 3, 4, 5 tu tak ada khilaf. Orang muafiq tu. Yang ni ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Ke-8 ni tengok. Dia kata dari mana masalah yang ada khilaf padanya masalah itu dengan katanya kata nazim. Kadalladhi yukammilut tasyahuda ba'da imamin qama minhu qasida. Kadalladhi mustaf'ilun yukammilut mustaf'ilun tasyahuda mustaf'ilun. Tawazan mustaf'ilun Ba'da imam mustaf'ilun min ba'da imam min qama min mustaf'ilun qasida mustaf'ilun. Kaza dan demikianlah. Demikian apa? Dan demikianlah, iaitu seumpama mereka yang tidur pada tasyahud. Ni sama hukum ni. Kaza ni dia panggil ai mislu man nama fi tasyahuda. Seumpama juga orang yang tidur tadi dia dalam tasyahud. Seumpama itu juga allazi, ini makmum, ini manil lazi, iaitu mereka yang menyempurnakan akan tasyahud. Mereka yang menyempurnakan yang mereka itu akan tasyahud. Ini tasyahud awal. Ini saya terjemah bahasa Arabnya. Bila kata makmum tadi menyempurnakan tasyahud awal, selepas imam bangunnya kepada qiyam. Ba'da imamin qama, selepas daripada berdirinya imam, hal keadaan imam itu menujulah bangun tu daripada tasyahud awal. Apa maksud dia? Ni masalah orang yang ingin menyempurnakan tasyahud awal selepas imam bangun pada qiyam. Makmum tadi nak habiskan tasyahud awal juga. Tapi dia nak habiskan tasyahud awal tu selepas imam tu dah bangun dah. Apa dia punya jawapannya? Dia syair ni, syair Arab ni, Haji Zaman, semua berbentuk soalan. Kalau siapa perhati betul-betul, syair yang kita belajar ni payah sebenarnya.
Dia jawapan tak ada, dia menimbulkan soalan. Kalau ikut bahasa Arab tu, mereka yang menyempurnakan tasyahud awal selepas daripada imam berdiri betul daripada tasyahud awal. Ha. Itu bukan jawapan tu sebenarnya. Syair itu berbentuk dia nak bertanya. Soalan kata, orang yang ingin menyempurnakan tasyahud awal selepas imam bangunnya kepada qiyam. Ha, apa yang perlu buat? Apa jawapannya? Jawapan tak ada lagi. Itu matan. Ha, syarah dia apa tengok? Ha, ni syarah. Kalau syarah daripada Syekh apa? Syekh Muhammad Solah kan? Kalau matan, kalau nazim tu syair tu Syekh Azizi. Syekh Soleh Syekh Soleh. Kalau syarah tu. Yang terjemahan tu itu Syekh Daud. 3 orang dalam. 3 orang secara tak langsung kita belajar ni. Kitab ni 3 orang, 3 pengarang. Ni payah. Baik tengok. Dia kata syarihnya, kata syarih bagi matan dan adalah surah masalah ini, apa surah? Gambaran, rupa. Masalah ini masalah apa? Masalah matan ni lah. Kadzal ladzi yukamilu tasyahuda tu. Ha. Masalah ini iaitu masalah yang ketiga ni lah. Ha, ni masalah ketiga. Adalah surah masalah ini masalah ketiga ni, bahawasanya ia makmum. Duduk, dengan ini, duduk ia makmum. Bahasanya ia makmum tu duduk, ini duduk ia makmum serta imamnya. Imam bagi makmum tadi. Ha. Hal keadaan hal ketika makmum tadi duduk tu membaca tasyahud awal. Dia duduk sama dengan imam pada ketika tasyahud. Tapi dia duduk tasyahud tu bersama dengan imam. Lepas tu duduk baca lagi. Maka tak terkala berdiri betul. Ia. Minta maaf langkah. Maka tak terkala berdiri oleh imamnya. Oleh imam bagi makmum tadi daripadanya. Ini daripada meninggalkan tasyahud awal. Daripada tasyahud awal ini daripada meninggalkan tasyahud awal. Jadi apabila berdiri makmum tadi meninggalkan daripada tasyahud awal, daripada itu dipanggil an-lil matruk. Saya terjemah meninggal tu bukan sahaja tu. Sebab daripada tu dengan makna bahasa Arab panggil an tu an-lil matruk. Maksud an-lil matruk, an dengan makna meninggalkan. Kitab Jawi ni nahu dia macam Arab sama Haji Zaman. Lepas tu ada setengah orang dia tak mau baca kitab Jawi bukan apa. Dia kena fikir banyak. Dengan nahu lagi apa semua kan. Lepas tu susah kitab Jawi. Dia tak semacam kitab Rumi. Cuba kita tanya orang nak suruh baca kitab Jawi, tak berani. Baca boleh. Tapi dia tak tahu apa maksud macam ni. Tak terkala berdiri imamnya daripada apa? Jaga domeh. Daripada tasyahud awal. Maksudnya berdiri imam tadi itu daripada meninggalkan tasyahud awal. Bila dia tinggalkan tasyahud awal tadi, maksud dia bangun, maka berhenti makmum daripadanya. Apa maksud makmum? Apa maksud kata berhenti? Ini payah. Maka berhenti makmum daripadanya daripada tasyahud awal. Tulis itu. Maka tidak berdiri oleh makmum daripadanya daripada tasyahud awal. Itu maksud berhenti. Tak berdiri. Payah kita ni. Maksud berhenti, maksud dia tiada berdiri oleh makmum tadi daripadanya daripada tasyahud awal. Dia tak berdiri. Sebab apa dia tak berdiri? Ilat pada kata dia berdiri tadi. Tak berdiri tadi. Sebab apa? Supaya ia makmum tadi. Tambah sikit ia lah. Kalau tak ada dalam kitab tu, maksudnya saya tambah tu, faham lah.
Nak bagi nampak. Supaya ia makmum tadi hendak sempurnakan tasyahud awalnya, awal bagi makmum. Dia nak menyempurnakan tasyahud awal dia. Imam tadi dah berdiri tapi dia tak habis lagi baca tasyahud awal. Jadi dia nak sempurnakan tasyahud awal dia. Tengok. Kemudian, maka, apa maka? Kemudian daripada dia tak berdiri tu. Tatkala berdiri betul. Tatkala lepas habis baca tasyahud awal tu, dia pun nak bangun lah. Tatkala berdiri betul, yang ni tulis. Tatkala berdiri betul, ia makmum. Bila dia berdiri betul, bila dia berdiri betul, bila dia kata dia berdiri betul, maka, tambah sikit maka. Maka tatkala berdiri betul, ia makmum tadi, didapatkan ini, maka didapat akan imamnya. Tambah sikit maka. Sebab dia jawab bagi tatkala tu. Dia kena kira nahu semua sekali. Maka didapat akan imamnya, imam bagi makmum tadi. Dapatkan apa? Dia tengok imam tadi tu, rokok ini akan rokok. Dia tengok imam tu dah rokok dah. Bila dia bangun tu, imam rokok dah. Satu masalah. Ataupun hampir rokok, tak rokok lagi tapi nak rokok dah. Bila dia bangun tu, tak sampai berapa saat, imam rokok. Tu. Dua masalah tu. Ada khilaf di sini, tengok. Maka kata Syekh Ramli, ia makmum tadi tu. Dihubungkan, apa maksud dihubung? Tulis. Diserupakan hukumnya, lepas tu maksud kata dihubung. Dihubungkan maksudnya dipersamakan, dihubungkan. Diserupakan hukum tadi, diserupakan tadi tu, akan, ini dengan orang muafiq jua. Dihubungkan tadi dengan orang muafiq jua. Maksudnya dia tu diserupakan dengan orang muafiq. Bila sebut muafiq apa dia? Diuzurkan. Ini tafsir Wajah Syabah. Kata dihubung tu, pada pihak apa? Diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Apa 3 rukun tersebut itu? 3 rukun panjang. Dimaafkan je. Jadi dia boleh baca Fatihah sampai habis. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Iaitu rokok, sujud pertama dan sujud kedua. Boleh baca Fatihah. Tak ada masalah. Satu. Dan kata Syekh Ibn Hajar, tetapi ini bahkan, tetapi dengan bahkan, tulis. Ibn Hajar lain sikit. Nak ikut mana-mana boleh je, tak ada masalah apa. Cuma kita beritahu, kita tahu hukumnya apa. Nak buat muafiq ke masbuk. Tetapi ia makmum tadi. Ibn Hajar kata, makmum tadi tu, ni lain sikit. Seperti orang ini seperti makmum yang ketinggalan dengan tiada uzur. Makmum tadi tu seperti orang ini seperti makmum yang ketinggalan. Apa? Tulis yang ketinggalan daripada imam tu dengan tak ada uzur. Ni tak ada uzur. Bukan ada uzur, ni tak ada uzur. Dia tak cakap apa tu masbuk je. Dia cakap tak ada keuzuran. Lagu mana tengok ni? Ni lain sikit ni. Ni lain sikit. Belah Sarah dulu dia tak jombil lagu mana. Dia dobit dulu seperti yang dia kata tak ada uzur ni. Seperti orang semayang imam, jika kemudian daripada
Ni masalah apa ni? Tu dah depan tu ada. Ya. Apa yang kata tak ada uzur? Maka tiada diuzurkan dia. Dia tu tak ada keuzuran. Maksudnya, tiada diuzurkan dia tambah sikit. Yang ni tiada diuzurkan dia ketinggalan. Tiada diuzurkan daripada ketinggalan makmum tadi. Ha. Melainkan melainkan barang ataupun kelakuan. Apa dia? Barang ataupun kelakuan ataupun kita cakap kelakuan boleh. Satu lagi kita panggil apa ya? Barang kelakuan diuzur orang yang muafiq ia. Barang yang diuzur orang yang muafiq tadi, ia apa? Ia orang muafiq tu. Mengekalkan membaca dengan sengaja. Tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Tengok apa dia nak cerita ni. Ni masalah pendapat Imam Ibn Hajar ni. Dia nak cerita apa ni? Jadi pendapat Imam Ibn Hajar dia kata apa? Maka tiada diuzurkan dia makmum yang tersebut tadi. Tak ada keuzuran. Melainkan yang ada keuzurannya. Tu melainkan tu istisna, pengecualian. Melainkan kelakuan ia apa? Melainkan bagi orang yang muafiq. Ia tu ada bagi Melainkan ia orang yang muafiq itu. Apa dia? Ia orang muafiq itu meninggalkan membaca. Melainkan dia meninggalkan membaca dengan sengaja. Dia tak baca Fatihah. Tu maksud dia. Jadi pada masalah ni kalau dia dah bangun tadi, kalau ikut Imam Romli senang. Haji, kalau ikut Imam Romli senang. Kita jadi orang muafiq. Tapi kalau ikut Ibn Hajar, dia ada pengecualian pula. Apa pengecualian dia? Dia kata dia ni seperti orang yang ketinggalan dengan tak ada uzur. Ini tak ada keuzuran. Bila tak ada keuzuran, maka tiada diuzurkan. Ini tiada diuzurkan ketinggalan. Melainkan barang yang diuzurkan orang yang muafiq. Apa perkara, apa kelakuan diuzurkan orang muafiq? Ia apa? Ia orang muafiq tu meninggalkan membaca dengan sengaja. Ni pada dia cerita dia seperti orang meninggalkan dengan sengaja. Kan dia bangun tadi kan? Seolah-olah kalau dia tak baca tu dia meninggal dengan sengaja. Habis tu nak baca mana? Di sini dia kata maka tiada diuzurkan. Bukan diuzurkan, tiada. Tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun panjang. Bila tak diuzurkan ketinggalan 3 rukun panjang, kalau dia tak baca Fatihah macam mana? Ni tengok masalah ni. Dan tengok dia kata, maka jika dapat tamamkan Fatihahnya, kalau dia dapat menyempurnakan Fatihah dia, dan rukuk dia dapat rukuk dia rukuk tadi tu dahulu daripada imam turun kepada sujud. Ni. Dia tadi kalau ikut Imam Ibn Ramli dia muafiq, maksudnya ketinggalan 3 rukun panjang. Ini dia tak muafiq. Tapi dia kena baca Fatihah juga. Dia bukan masbuk. Tapi dia tak ada keuzuran 3 rukun panjang ni, tak ada keuzuran, tak ada. Tapi dia kena baca Fatihah. Pelik ni. Dulu ada masalah dulu. Ada juga masalah orang apa? Ingat lagi. Kali ni masalah apa ni? Ada juga jawapan dia dulu. Masalah orang apa ni je? Masalah yang pertama dulu. Yang kedua. Kak ini ingat lagi. Masalah orang
Was-was. Dia kena baca Fatihah juga. Tapi jangan sampai imam tu nak sujud. Kalau imam nak sujud, dia kena niat mufarakah. Ni. Ni payah sikit. Kalau pendapat Imam Hajar ni payah. Tapi kalau nak ikut senang, kita ambil Ramli lah. Kalau salah. Jalan keluar dia mufarakah lah Ustaz ya. Dia kena baca Fatihah juga. Ya, tapi jalan keluar. Tapi kalau imam tu dah sampai ke dah i'tidal, nak pergi ke sujud, kalau tak habis Fatihah lagi, dia kena niat mufarakah, wajib. Yalah. Pada batas sembahyang. Jalan dia mufarakah sahajalah. Tu yang pada ini masalah apa? Masalah orang waswas dengan masalah yang ni. Dia bangun daripada tadi tu. Dia menghabiskan baca apa? Dia menghabiskan tasyahud awal, dia bangun imam nak rokok. Di situ ada dua pilihan. Pilihan pertama, ikut Imam Ramli. Kalau nak ikut Imam Ibn Hajar, dia kena baca Fatihah juga. Kena habiskan juga. Tengok. Tengok. Tak habis lagi tadi. Dan rokok ia dahulu sebelum daripada imam turun kepada sujud. Yang ni iaitu sempat dua rukun kita kata. Kalau sebelum imam turun pada sujud je, nescaya, tambah sikit. Tambah sikit nescaya. Nescaya. Mana nescaya tak ada ni. Nescaya didapat rakaatnya. Kalau imam tu tak sujud lagi dia. Kalau imam tu tak pergi ke sujud lagi, dia dapat Fatihah lagi, maka rakaat dia dapat. Baik. Kalau tak dapat tamam Fatihah lagu mana? Ni. Dan jika tiada ia makmum tadi tu, tamamkan Fatihahnya. Dia tak dapat sempurnakan Fatihah dia. Dia tak dapat sempurna tu dahulu ini sebelum daripada turun imam kepada sujud. Sebelum imam turun sujud ni, dia tak dapat. Lagu mana? Dia kata, hendaklah. Hendak ni tulis. Dengan mana wajib lah. Bukan hendak macam kata suruh sunat tu. Hendak dengan mana wajib. Tulis itu. Hendaklah wajiblah. Nescaya wajiblah. Ini wajiblah di atas ia makmum tadi. Oleh niat mufarakah. Dapat ni. Wajib niat mufarakah. Lepas niat mufarakah buat apa? Kemudian ia makmum tadi lakukan. Ini mengerjakan aturan semayang dirinya. Macam biasa je. Teruskan semayang macam biasa. Tapi tak payah ikut imam. Maka kalau, okey baik. Katakan dia tak mahu niat mufarakah je. Tak apa nak ikut imam. Ketegak juga nak ikut imam juga. Tak apa. Contoh. Tak apalah nak ikut imam juga. Biarlah dapat pahala. Dia tak kira pahala. Nanti aku tambah satu rakaat. Dia tak ada kita tambah dah. Nak ikut imam juga. Kalau dia menyalahi, dan maka jika ia makmum menyalahi, ini menyalahi ia akan apa? Akan hukum yang tersebut tadi. Iaitu apa? Dia tak niat mufarakah je. Dia menyalahi situ. Kalau dia tak niat mufarakah, dia tak ada niat mufarakah. Jawab dia, nescaya. Tambah nescaya sikit. Nescaya batal sembahyangnya. Batal sembahyang tadi. Habis itu. Itu masalah yang ada khilaf. Habis. Jadi masalah apa sini? Jadi sini satu masalah, dia tak banyak. Nak cerita apa masalah ni? Dia makmum tadi, cerita dia ji, makmum tadi dia tasyahud dengan imam. Tadi isu apa? Ya. Imam bangun, dia tak habis baca lagi. Nampak tak? Dia jadi lambat macam tasyahud. Dia taranum kan tasyahud. Tak tahulah. Taranum dalam tasyahud tak tahulah. Tiba-tiba bila bangunnya, imam tu nak rokok ataupun dah rokok. Di situ ada dua pendapat. Kalau mengikut pendapat Imam Ramli, dia kira hukum seperti orang muafik. Tak apalah tu.
mudah tu. Kalau mengikut Imam Ibn Hajar, dia duduk berikutnya, salah satu berikut, tak ada masalah kita. Apabila berlaku perselisihan pendapat antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar, boleh kita pilih salah satu. Ada syair tu sebut tu. Kalau ada menyalahi wa khalafal, apa dia punya syair, wa khalafal Ramli wa Ibn Hajar fakhtar. Anda boleh kamu pilih salah satu, tak ada masalah apa. Tapi kena tahu hukum lah. Bukan ikut dah saya ambil Ramli. Apa dia ambil Ramli? Tak tahu hukum. Itu kacau, tak boleh. Baik, pendapat Imam Ibn Hajar, dia kata orang tadi tu tidak ada tidak ada keuzuran, tak boleh, tak dapat, tidak kena baca Fatihah juga. Cuma dia bagi masa dia tu, bukan masa dia tu kena baca Fatihah, jangan sampai imam tu nak pergi kepada sujud. Dia punya border, dia punya masa dia tu, boleh kita baca Fatihah. Kalau imam rokok, nak baca Fatihah boleh lagi. Kalau imam tidak, boleh baca Fatihah. Tapi jangan sampai imam pergi ke sujud. Kalau imam tu, katakan kalau dia dapat baca Fatihah, maka dia rokok, maka rakaatnya dah dapat. Tapi kalau Fatihah dia tak dapat habis, imam tu nak sujud dah. Di situ wajib dia kena niat mufarakah. Kalau dia tak niat mufarakah, jawapannya apa? Batal sembahyang. Dah kan senang. Itu je cerita point dia je. Tapi kitab tu je dah berbelit macam tu lah. Betul. Ni Ustaz, Dia tak boleh takut ya. Dia kira. yang itu dia macam kalau kita niat mufarakah tu, makna apa, imam tu dia turun aja kita kena niat mufarakah ke sebelum dia sujud tu? Mana bila dia Sebelum apa, sujud kena niat mufarakah, betul. jangan sampai dia sujud dulu ke? Jangan sampai sujud tak boleh lah. Jadi dia nak sujud tu kita niat mufarakah dah. Dia nak sujud dari atas tu, maknanya dia dah turun tu kena niat mufarakah lah. Niat mufarakah lah. Sebab kita dah tahu tak sempat dah. Kita masih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh. Jauh lagi tu. Kalau dia tak sujud lagi pun boleh niat mufarakah situ pun boleh dah. Contoh je. Okay. Faham. Okey. Baik je kan. Taklid Imam Ramli je lah Ustaz. Ya je. Taklid Imam Ramli je lah. Imam Ramli muafiq lah. Ya. Tak apalah mazhab Syafi'i kita sama-sama tak apa. Dia Manawi di Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Habis. Kemudian mengisyaratkan oleh Nazim rahimahullahu ta'ala. Ni. Bagi khilaf masail yang ketiga. Masail yang tiga. Yang kemudian. Ini apa masail yang tiga pula ni? Ni masalah yang ketiga pula. Yang dikatakan ada khilaf. Mana dia? Bukan keempat ke Ustaz? Dia tiga kalau mengikut bait. Kalau bait yang dulu, iaitu mana mafi tasyahudin awih talat. Tu kisah satu dah tu. Walaupun ada dua masalah tu. Yang kedua, kazal ladhi yukamilu tasyahudah. Tu dua. Ni ketiga ni je. Bagi khilaf masail yang tiga yang kemudian itu dengan katanya. Ni masalah yang ketiga ni. Wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Ni. Ni dia tak sebut. Ni dia tak sebut. Tengok ni. Dia kata wal khulfu fi awakhiril masaili. Dan bermula khilaf. Khulfu ni kalau belajar bahasa Arab dia panggil isim masdar. Kalau masdar dia ikhtilaf. Khulfu ni isim masdar, dia sedikit hurufnya daripada masdar. Tu beza isim masdar dengan masdar. Bermula khilaf itu. Khabar. Muhaqqaqun, disebenarkan dia.
Dia kena jangan ambil afi awal kalimat asal itu, jangan je. Kita lompat sikit. Dia syair kena lompat dulu. Khilaf itu disebenarkan dia fi awakhiril masaili. Lepas tu batal balik pula. Hal keadaan khilaf itu pada segala akhir daripada masalah. Apa? Pada masalah yang akhir. Dia tak sebut je. Dia sebut dalam syair kata ada khilaf tu ada masalah akhir. Apa dia? Dia tak sebut. Dalam syair tu tak sebut. Yang disebut dalam syarah tu sebut je. Fala takun bighafili. Maka janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Kalau baca matan tu memang tak faham lah tu. Sebab apa? Tak faham. Kalau tak ada syarah dia dan tak ada terjemahan daripada Syekh Daud, kita tak faham apa. Dengan saya pun tak erti juga. Kita main literal. Kita baca literal langsung tak faham. Sebab dia syair. Dia bila syair, dia persoalan tu je. Dia bukan syair bagi jawapan. Kita pun baca syair macam tadi. Dia tak sebut dalam jawapan ketinggalan 3 rukun panjang, tak ada sebut hilang. Tu payah syair tu, payah matan tu sebab orang tak mau baca syair. Beli suka baca syair dulu. Dia ajar saya, dia kata ni kalau syair ni, ni Iraq ini. Lepas tu saya kalau kat Mesir tu, saya ngajar syair. Balik Mesir tak ada ngajar syair lagi. Syair ni lah. Habis insyaAllah nak buat bergain dengan ustaz-ustaz ni. Takut ustaz-ustaz tak sanggup oh. Sekali kena Iraq banyak lah. Pening lah. Baik, habis. Tapi saya minat juga lah. Saya terkesan dengan membeli banyak. Habis. Dia sebab dia kena fikir dengan otak tu, payah tu. Dia kata kalau kita orang agama ni, hak benda payah tu, hak habuan kita sebenarnya. Bukan benda mudah hak kita. Orang mengaji tinggi, doktor semua, orang kata susah. Habis agama tak payah. Ada payah. Dia yang payah nak belajar, Ustaz. Yang payah nak belajar. Yang senang nak belajar buat apa? Kitab ni payah juga. Baik tengok. Jadi dia kata apa masalah ni? Ni tengok. Jadi kalau mengikut dobitan daripada kita mengaji dulu, masalah ni disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juzuk yang kedua pada muka surat 32. Payah juga. Maksudnya yang disebut dalam syair ni sebenarnya dia punya masalah tu dia nak ada disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin 4 juzuk saya ada ni. Muka surat 32. Barulah disebut dalam syarah ni yang kita belajar ni. Hak ni Rumi kan? Apa? Hak Melayu kan? Yang tu Arab. Jadi Syekh Daud ambil dalam tu sebenarnya. Syekh Daud ni sakar sungguh Tak ada dia, kita tak boleh jumpa kita. Baik, tengok apa dia kata. Dan menyebut syarihnya. Syarih tu Syekh apa? Syekh Saleh. Matan syair tu Syekh Azizi. Penterjemah Syekh Daud. Ni. Ada penterjemah pun kalau kita baca susun tak faham juga. Ada 3 tu kalau kata penterjemah ada terjemah senang sikit. Senang macam cuba baca. Kalau tak biasa ngaji payah juga, tak faham juga. Silap dia kata Syekh Daud ni silap pula dah. Betul je. Apa Syekh Daud cakap ini? Sedang kita tak faham apa perkataan Syekh Daud nak sampaikan. Tengok. Dan menyebut syarihnya. Dan sungguhnya telah engkau ketahui barang yang padanya. Pada apa? Tulis. Pada 3 masalah tu. Jadi 3 masalah tu masalah khilaf. Dulu. Termasuk yang inilah. Pada ini bait ni, maka jangan engkau lupa. Ini jangan engkau lupa akan bait ni. Siapa? Dia tambah 1 masalah lagi je. Ni masalah ke-9 ni je. Sebab tu ada 8 masalah je. Tapi dengan syair ni datang ni, ada 1 masalah yang ke-9. Tu dia kata, jangan engkau lupa. Tapi dia tak beritahu pun dalam syair tu. Kacau Dia sebut kata, jangan kau lupa. Apa dia lupa tak faham pun. Nasib baik,
Syarah dia sebut. Apa dia? Dan dihubungkan. Dan dihubungkan. Yang ini dipersamakan. Diserupakan aturan dua masalah yang pertama. Apa masalah yang pertama dulu? Bait yang pertama, apa bait yang sebelum tu? Mana mafi tasyahudin. Atau mana mafi tasyahudin awil ikhtalaf. Atau satu. Yang kedua, kazal ladzi yukamilu tasyahudah. Aduh. Itu kata masalah yang kedua tu je. Tapi dua masalah yang pertama tu, dia ada 3 dalam tu je. Nampak tak? Ha. Daripada masalah yang 3 itu. Ha. Jadi yang ni dihubungkan dengan masalah yang 3 tu. Dua masalah yang pertama daripada masalah yang 3. Tapi ni ada dobitan lain. Maksudnya apa? Masalah yang 2 itu dengan masalah yang ke-9 ni serupa saja. Tu nak cerita je. Nak cerita benda tu sama. Dia serupa. Tu. Baik, apa maksud kata masalah yang ketiga? Masalah yang ketiga yang berlaku. Sebenarnya bukan masalah ketiga je. Tulis. Yang betulnya mudah-mudahan masalah yang keempat. Haji jangan baca terus je. Kalau baca terus gini. Dan dihubungkan aturan dua masalah yang maaf je. Aduh, budak tutup internet pula dah. Budak kecil tu dia pergi tutup dekat switch dan TV tu, habis tutup semua. La ilaha illallah. Dengar je satu kali lagi. Baik. Ni jangan salah faham ni. Jangan baca gini. Dan dihubungkan aturan dua masalah yang Dia tutup balik. keluar pula dah. Pakai set balik. Budak-budak ni, ya Allah, tak tahu malah tu bawah lah. Okey je. Sekali lagi
dan dihubungkan aturan dua masalah. Apa dua masalah tadi? Iaitu mereka yang tidur dalam tasyahud awal. Iaitu mana mafi tasyahudin. Awih talak tu, itu pertama. Lagi pula orang yang kesamaran takbir imam. Tu dua je. Tu. Dihubungkan dua masalah, aturan dua masalah tadi. Yang pertama, daripada masail yang tiga itu. Apa masail yang tiga tu? Masail yang ketiga, iaitu kita kata orang yang 10 tasyahud awal tadi. Dihubungkan tadi, akan masalah yang keempat. Bukan masalah yang ketiga je. Akan masalah yang keempat. Betul kan Malik? Dulu saya ada beritahu tak Ajar Farida? Akan masalah yang keempat. Ada tak? Saya betulkan? Tak ada. Ni betul kan? Bukan masalah yang ketiga. Akan masalah yang keempat. Daripada masail yang keempat ya, Ustaz. Macam mana? Dia kan, jangan saya ulang balik Dihubungkan aturan. Dia kata dihubungkan aturan dua masalah. Yang pertama daripada masail yang tiga itu dihubungkan masalah yang keempat. Okay. Bukan masalah yang ketiga, masalah yang keempat. Buang yang ketiga tu. Sebab masalah yang keempat ni yang kita kata yang kata khilaf juga ni. Kalau ikutkan betul-betul masalah yang keempat ni dipanggil yang ke-9. Sebab ditinggalkan satu masalah ni. Satu masalah ni dia tak sebut. Ni pun ada khilaf. Ni pun ada khilaf juga apa Haji? Dia dalam matan tak sebut. Dalam syarah baru sebut. Tu. Yang berlaku padanya pada masalah yang keempat ni. Nya tu kembali pada masalah empat. Yang berlaku padanya pada masalah yang keempat ni itu khilaf. Ada khilaf juga. Apa dia? Ni. Iaitu apa? Iaitu berlaku padanya khilaf tu orang lupa keadaannya ia mengikut imam. Padahal ia di dalam sujud umpamanya. Ni pun payah juga ni. Orang lupa ini orang yang lupa. Dia terlupa. Keadaannya dia tu orang lupa tadi tu ia mengikut imam. Padahal ia makmum tu dalam sujud umpamanya. Imam duduk berdiri lagi je. Nampak je? Imam situasi ni dalam berdiri. Kemudian dia lupa kata, lepas tu bila dah sujud tu baru teringat, aku ni ikut imam. Tahu mana kata berdiri, tengok depan tu nanti. Kemudian, selepas kata dia ingat tu, maka teringat ia makmum tadi akan dirinya Makmum. Akan dirinya makmum. Baru dia ingat kata dia tu makmum. Tiada ia berdiri daripada sujud. Dia nak berdiri sujud tu, nak berdiri balik lah. Melainkan adalah imamnya telah rokok. Ini pun masalah ni kak. Lebih kurang ni, nampak je. Nak lebih kurang macam tasyahud awal je. Tapi dia terlupa kata diri dia tu mengikut imam. Dia elok dia tiba sujud. Aku ikut imam. Dia pun nak bangun lah. Nampak tak? Imam nak kadang berdiri. Bila elok dia nak berdiri je, imam pun nak rokok. Ataupun dah rokok dah. Dua masalah tu. Nampak? Sama hukum dia tadi. Lepas tu, melainkan adalah imamnya, imam makmum tadi telah rokok ataupun hampir hendak rokok. Apa jawapannya? Maka berkata Allamah Syekh Romli. Imam Romli senang sikit. Muafiq semata lah kita. Ia makmum yang lupa tadi. Seperti orang muafiq ni, seperti hukum makmum yang muafiq juga.
hukumnya. Ini nisbah hukumnya. Kata seperti itu wajah syabah dia pada pihak hukumnya. Hmm. Hukumnya sama je. Orang yang muafiq. Bila kita sebut orang muafiq tu maklumlah je. Dia uzurkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam. Dia tak sebut kat situ. Kita faham sendiri lah. Dia sebut orang muafiq tu. Ya. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, ia makmum yang lupa tu adalah seperti orang masbuk, tambah seperti hukum orang yang masbuk. Dia hukum seperti orang yang masbuk. Dia hukum seperti orang yang masbuk. Inilah dia dalam bahasa Arab ada dalam kitab yang anah tu je, yang musmilah ni. Wa in takun fi sajdatin anil tidak fafatahu ila ruku' ifahtada. Tu sebenarnya ada syair dia ada sambungan tu. Yang keempat ni, tapi dia tak sebut dalam ni. Syeda tak sebut. Mungkin kita kata teki kat kita Dan jika adalah engkau tu dalam sujud dari hal keadaan kau tu engkau mengikut imam, fafatahu, maka luputlah kepada rukuk, maka engkau itu mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Maksudnya situ kita boleh buat sama ada mengikut Imam Ramli ataupun Imam Ibnu Hajar. Kata dia inilah apa? Hukum yang tersebut itu. Tulis. Inilah ini hukum yang apa? Ini apa? Nanti jap. Domain rujuk mana? Inilah 9 hukum tadi. Ambil daripada awal dulu je. Dulu syair awal dulu. In syita dabta lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanit tukfir. Sampailah wal khulfu fi awakhiri masaili muhaqqaqun fala takun bi ghafili. Tu. Tu sampai situ tu ada 9 masalah. 5 masalah tak ada khilaf, 4 masalah ada khilaf. Ini masalah muafiq je, maka masbuk. Masbuk kena tak? Tapi yang last tadi dia kena, maknanya kalau dia ikut Imam Hajar dia kena tambah satu rakaat lagi dah Ustaz ya. Apa dia? Kalau ikut Imam Ibn Hajar, dia kena tambah dia tu orang yang masbuk. masbuk. Kalau masbuk, kalau kita tengoklah kalau masbuk kena ikut. Dia masbuk apa dia tak ada tambah satu rakaat. Dia tu ikut imam lah. Ikut Imam lah. Atau ikut imam lah. Sebab imam tanggung baca Fatihah dia, tak kena masbuk, tak kena tambah satu rakaat. Yalah. Itu kalau mula maksudnya masbuk di tengah solat tu. Itu lain lah. Tapi ni masalah kalau 2-3 dah tak ada lah. Yalah. Baik habis. Tu dia. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Nak masuk dah. Hukum masbuk. Buat muafiq. Jadi berhenti setakat dulu lah. Buat muafiq pun banyak Ustaz ya. Dia punya hukum kat situ. Muafiq tu ada 9 masalah. Masalah 5 masalah yang tak ada apa? Yang tak ada khilaf. 4 masalah ada khilaf. Kena ingat yang tu ya. Tapi nak ingat pun dia kena tulis balik, kena tengok balik tu je. Dia bukan takut terlupa. Kena ulang-ulang. Lepas tu saya ulang mengajar tu saya boleh ingat. Dekat majlis surah pun saya tak ada ngajar kita ni. Sebab musolli tu ngajar tapi belakang tu sebab kadang-kadang takut orang payah kan. Dia ada campur dengan syair. Orang mengajar kan? Jangan orang mengajar apa ni belakang jarang. Belakang. Kalau dia orang ajar muafiq masbuk pun dia pakai kitab yang muafiq masbuk yang apa? Yang nipis tu. Ini nipis tu ya. Tapi kat batu majlis ni kalau dia pergi memang pening. Ya ni dah khilaf ni je. Orang tak Babeli cakap dengan saya. Dia kata kalau nak ngajar muafiq masbuk yang Bajatul Manzil ni, ni dia susah sikit ni dia kata. Kalau mengajar ni kena tengok orang juga. Kalau orang tu tak mampu tak usah nak ngajar dia kata.
kita tak apa tak ulang kali kedua. Hmm. Tak apa. Kalau Kalau kat nak ngajar masjid betul-betul tu rasa tak pening rasa Ustaz. tak badan lah. Pening Tak orang. usah. Pening lah. Pasal dia ada khilaf. Ha? Pasal dia ada khilaf tu. Kalau yang buku kecil yang nipis tu, Masbuk Muafiq tu dia direct je. Dia bagi tahu direct je. Oh, dia tak ada kelasnya eh? Dia tak sebut. Sebut tapi kita faham dia dah terang kan. Dia dah syarahkan. Siap-siap. Itu kitab Urut Jawi je. Jawi Ustaz. Oh, Jawi lama juga. Jawi lama, Jawi. Jawi. Kita Oh, Jawi. Haji Ahmad Haji Ahmad Syekh Amni. Ahmad. Yang Kelantan tu. Kelantan tu. Ya, betul. Dulu dia UM. Haji Ahmad tu kitab dia baru sikit daripada Syekh Daud lama gila. Lama dia baru. Dia pun baru dalam dia baru tak baru tapi dah 70-an 60-an gitulah. Ayolah. Syekh Daud ni tahun 17 lama dah. Dia payah ni lagi Ya. Dah habis. Jadi tersambung balik. Kemudian kata maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk. Masbuk pula lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.